Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini cikgu teruskan dengan karangan respon terhad. Baiklah, kita lihat dulu bagaimana untuk menulis karangan respon terhad. Okey, sebelum mula menjawab, mestilah menentukan tema karangan tersebut dahulu. Menentukan kata kunci soalan menggunakan kaedah KFC. Okey, K itu apa? Kelebihan ataupun kebaikan. F itu faktor, punca atau sebab. C ialah cara atau langkah. I ialah impak ataupun kesan. Okey, kamu perhatikan soalan yang kamu dapat, cuba kesan dulu apa kata kunci yang terdapat dalam petikan, puisi ataupun gambar berbentuk grafik yang diberikan kepada kamu. Okay, selalunya dia secara berpasangan, sama ada kelebihan, okay, kebaikan mesti ada cara, faktor, punca mesti ada cara. Okey, selalunya dua kelebihan, okey. Satu kesan. Macam tu kamu kena cari begitu di dalam kamu punya soalan kamu. Okey, baru kamu boleh menulis isi dengan baik dan tidak tersasar daripada tema okey, tema karangan kamu. Okey, kalau kamu tidak kesan kata kunci ni, nanti kamu punya karangan itu akan tersasar daripada tema. Okey, korang kamu tentukan format karangan kamu dapat itu dahulu. Sama ada kamu perlu menjawab surat rasmi, surat tidak rasmi, email, resume ataupun kertas cadangan. Okey. Jadi hari ini kita lebih kepada karangan berformat umum lah. Okey, seterusnya ialah untuk menulis perenggan pengenalan apa yang perlu ada. Perenggan pengenalan mestilah mempunyai dua jenis ayat, iaitu ada ayat arahan, ayat rangsangan dan ayat arahan. Ada dua. Okey. Ayat rangsangan ni apa? Okey, ayat rangsangan ialah ayat yang berkaitan dengan tema. Okey, kemudian ayat arahan pula ialah ayat yang menjawab soalan atau kata kunci karangan itu. Okey, bila dah dapat kata kunci itu kan tadi yang kamu sudah cari, okey, jadi kamu jawab kata kunci dia di akhir pendahuluan kamu. Okey, sebaik-baiknya pendahuluan ini mesti ada ayat arahan. Okey, kata kunci yang kamu dapat tadi dalam kamu sebelum kamu menulis yang kamu sudah cari tadi mesti kamu buat kata ayat arahan untuk menjawab kata kunci supaya karangan kamu itu tidak tersasar daripada tema. Okey, sorry lisan pun tunggang langgang. Okey, Seterusnya ialah menulis perenggan isi. Apa yang perlu ada dalam perenggan isi? Sekurang-kurangnya perenggan isi kamu mengandungi ayat topik. Okey, ada ayat topik. Okey, ada ayat huraian. Okey, apa itu ayat topik tadi? Adalah kata kunci. Jawapan yang menjawab persoalan karangan kamu tadi. Jadi tadi kamu ada pendahuluan, ada ayat arahan. Jadi isi ni menjawab kepada ayat arahan itu tadi. Okey, kemudian untuk mengukuhkan kata kunci mesti ada ayat huraian dia. Okey, huraian lanjut. Okey, bertujuan untuk memberikan penjelasan isi. Kemudian ayat huraian 2. Ayat huraian 2 menjelaskan lagi huraian isi satu itu tadi. Okey. Kemudian ada ayat contoh. Mengandungi bukti atau contoh yang berkaitan dengan isi untuk memperkukuhkan hujah. Kan ada ayat impak, memperlihatkan kesan atau implikasi sesuatu tindakan atau perbuatan atau kejadian yang kamu huraikan di ayat huraian 1 dan ayat contoh tadi. Dan yang terakhir ialah ayat penegasan yang memberikan penegasan tentang isi dan huraian yang dikemukakan. Okey. Ayat huraian 1 dan 2 ni kamu boleh guna kata tanya mengapa, bagaimana. Okey, pengen isinya sekurang-kurangnya dalam 3 isi berdasarkan kepada kehendak soalan lah. Okey. Kemudian yang terakhir adalah perenggan penutup. Apa yang perlu ada perenggan penutup ialah mesti ada ayat kesimpulan, ayat cadangan, ayat pendapat, ayat harapan dan ayat ramalan. Okey. Sebagai kesimpulannya kan itu ialah ayat kesimpulan. Okey, mesti ada ayat kesimpulan untuk menyimpulkan karangan kamu tadi. Kemudian kamu bagilah ayat pendapat kamu, okey. Ataupun ayat cadangan lah. Okey, kemudian kamu ada bagi ayat harapan, okey, ayat penilaian, okey, yang kamu buat. Okey, ini ialah cara untuk menulis perenggan penuh. Okey. Itu saja. Sekian, terima kasih.